Ada beberapa perkara yang baru ni ana rasa tidak dihuraikan, tidak dijelaskan dalam bab yang lalu. Iaitu cuba tengok hadis yang ke-8 daripada bab Kitabul Hajj. Hadis yang ke-8, Syaiban bin Farruh. Riwayatnya baru ni lebih kurang. Ana rasa perlu dijelaskan sedikit di situ, walaupun tidak ada kena-mengena dengan masalah haji, hak luar lah. Berkenaan dengan haji tu sedikit sebanyak telah disebutkan baru ni. Itu riwayat daripada Safwan bin Ya'la bin Umayyah daripada ayahnya, yakni Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'ranah. Orang itu memakai jubah, dan pada jubahnya itu ada khalut, yakni warna wangian atau wangian yang berwarna kekuningan, ataupun katanya atharu sufrah, yakni kesan kuning wangian itulah. Faqala, dia berkata, kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati, apa engkau suruh, bagaimana engkau akan suruh saya lakukan dalam umrah saya ini? Qala, kata perawi ini Ya'la bin Umayyah, wa unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu, wahyu pun diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditudung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Ya'la berkata, aku ingin sekali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendapat wahyu, ketika turun wahyu kepadanya. Faqala ayasurruka, ini cerita ni Sayyidina Umar tanya dia, adakah engkau suka nak tengok Nabi SAW ketika mendapat wahyu atau diturunkan wahyu kepadanya? Umar pun kata Ya'la, Umar pun mengangkat tepi kain. Saya pun melihat kepada Nabi SAW, dia berdengkur, lahu ghatid. Qala wa ahsibuhu qal, saya rasa dia berkata, yakni Ya'la berkata, seperti dengkur unta muda. Qala falamma surriya anhu, katanya bila dihilangkan keadaan itu dari Nabi SAW, dia pun bertanya, aina sailu anil umrah, di manakah orang yang bertanya tentang umrah tadi? Ighsil anka athara sufrah, dan begitulah seterusnya. Hadis itu kita sudah baca dah baru ni. Apa yang hendak disebutkan di sini ialah berkenaan dengan wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW ceritakan kepada orang yang bertanya tadi, kalau dia tanya tu, kira-kiranya Nabi mendapat wahyu lah untuk menjawab pertanyaan dia tu. Wahyu yang dimaksudkan di sini bukan berupa Quran, tentu sekali dah tidak berupa Quran. Iaitu Nabi SAW terima wahyu daripada Allah SWT, dia pun royak lah, basuhlah kesan kuning itu pada engkau, ataupun dia kata kesan khaluk itu, dan pecatlah jubah engkau, dan lakukan dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok ni tak ada, bukan ayat Quran ni. Dalam Quran pun tak ada cerita kalau orang ni pakai air wangi ke di baju dia atau di tubuh dia, suruh pecah baju tu ataupun basuh dari tubuh wangian tadi. Tak ada dalam Quran, tak ada sebut. Walaupun begitu dalam hadis ini disebutkan wahyu, bermakna hadis itu juga satu bentuk wahyu. Apa yang dikatakan dalam Quran itu, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang dia bercakap itu merupakan wahyu yang diberikan kepadanya. Wahyu yang diberikan kepadanya itu bukan semata-mata Al-Quran, sebagaimana yang didakwa oleh golongan anti hadis. Dia kata wahyu yang dimaksudkan dengan wahyu itu ialah Quran sahaja, adapun hadis ni bukan wahyu. Hadis ni bukan wahyu. Kalau kita kemukakan hadis-hadis yang umpama ini, dia akan kata ini hadis. Kata hadis tu sendiri sebagai wahyu.
Tetapi sebenarnya mereka ini kesian juga ke dia. Dia tidak tahu bahawa dalam Quran itu sendiri disebutkan wahyu ni selain daripada Quran. Itu adalah satu cabaran kepada mereka. Kalau mereka betul-betul ikhlas, dia akan tinggal pendapat itu. Pendapat yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Wahyu ni Quran sahaja. Mereka akan tinggal. Kalau tak setinggal pun jadi masalah lah kepada mereka untuk berpegang terus dengan pendapat dia tu, iaitu selain daripada Quran tak ada wahyu. Pasal apa? Dalam Quran dengan jelas sekali disebutkan, iaitu maka nali basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Manusia tidak boleh bercakap. Maka nali basyarin an yukallimahullah, Allah tidak bercakap dengan manusia ni melainkan dengan wahyu. Illa wahyan, melainkan dengan wahyu. Aw min wara'i hijab, ataupun dari balik tabir. Balik tabir itu lindung secara langsung. Aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha, ataupun Allah mengutuskan rasul, yakni utusannya malaikat, fayuhiya bi idnihi ma yasha, maka Allah SWT mewahyukan kepadanya apa yang dikehendaki melalui malaikat itu. Semua ulama tak ada khilaf masalah ni, bahawa Quran yang kita terima ni, Quran yang ada pada kita ni adalah wahyu yang sampai kepada Nabi SAW melalui Jibril. Tak ada satu pun ayat Quran ni tu sampai kepada Nabi SAW dalam bentuk min wara'i hijab ke, ataupun dalam bentuk wahyu yang pertama yang disebutkan wahyan tadi, tak ada. Semuanya kalau kata ayat Quran, dia mesti melalui Jibril. Semua terima, tak ada khilaf dalam masalah tu. Bila tak ada khilaf dalam masalah tu, Allah SWT berkecek dengan Nabi dia, dengan manusia, yakni Nabi lah. Di sini maksudnya Nabi. Ada dua lagi cara tu, selain daripada yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha tu, selain daripada mengutuskan malaikat itu, iaitu min wara'i hijab, satu. Yang keduanya wahyan. Dalam Quran disebut wahyan, wahyu. Kalaulah wahyu yang dimaksudkan di situ ialah wahyu melalui Jibril, ni apa guna sebut suku-suku? Ni makna nak ayat tiga saluran, ada tiga saluran untuk Allah SWT menghubungi manusia. Dan manusia bukan sebagai manusia, iaitu Nabi lah dan Rasul. Tiga saluran. Satu saluran iaitu Quran ni melalui Jibril. Selain daripada tu, hak mana? Cuba raya. Hak mana? Hak melalui wahyan atau melalui min wara'i hijab tu hak mana? Fufu ahli hadis tak boleh jawab. Melainkan dia kata hak tu lah. Kalau hak tu lah, apa guna sebut berlainan? Apa guna sebut berlainan ni? Cara ni atau cara ni atau cara ni, tiga cara. Apa guna sebut? Bagi kita mengatakan melalui wahyu yang disebutkan selain daripada Jibril, itulah hadis. Itulah hadis. Di sini dalam hadis disebut diturunkan wahyu kepada Nabi SAW. Bahawa wahyu yang diturunkan itu tak ada dalam Quran. Kalau lah betul setiap wahyu itu ialah Quran, hak ni mana ada dalam Quran? Hak ni mana ada dalam Quran? Tak ada. Apabila tak ada dalam Quran, bermakna hak lain. Dikatakan wahyu. Kalau dia tak boleh kata tak ada, hak ni bukan, hak ni kita saja ngada-ngada. Lepas tu hak mana? Tak kata ada, saluran tu tak pernah guna. Tak kata ada. Saluran selain daripada melalui Jibril, tak kata ada. Cuba bagi satu contoh. Tak boleh. Dia tak boleh bagi. Bagi kita tak jadi masalah. Cuma ulama-ulama dalam istilah mereka, dia bezakan wahyu tu di antara wahyul matlu, al-wahyul matlu, dia panggil al-wahyul matlu, ataupun yang keduanya al-wahyul ghairul matlu. Wahyu matlu yakni wahyu yang dibaca. Wahyu Quran itulah, dalam bentuk Quran itu. Utlu ma uhiya ilaika,
utlu, disebutkan utlu, suruh baca, tilawah, baca Quran, suku tu wahyul matlu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, wa ma kunta tatlu itu pun makna tilawah juga, baca tu baca mana? Quran itulah yang dibaca dalam sembahyang, dalam lain-lain itu orang baca dengan mengharapkan pahala daripada Allah SWT sebagai ibadat. Bacanya itu baca hak mana? Quran itulah. Tatlu, utlu, dalam Quran banyak sekali disebutkan perkataan-perkataan itu yang disebutkan dengan utlu, tatlu dan sebagainya dalam Quran tadi. Hak mana? Iaitu al-wahyul matlu. Al-wahyul ghairul matlu, yakni wahyu yang tidak dibaca dalam sembahyang, tidak. Begitu juga di tempat-tempat lain tidak dibaca sebagai satu ibadat khusus lah. Hak mana? Itu hadis. Al-wahyul ghairul matlu. Itu istilah yang disimpulkan oleh ulama. Dia tengok seperti kata saat ni lah, dalam Quran gunakan perkataan utlu, tatlu, tala dan sebagainya. Itu khusus dengan Al-Quran. Tidak dikata tala al-hadis, baca hadis. Orang kata lah tu. Tala Al-Quran, baca Quran, tilawah Al-Quran. Ada pembaca hadis tak kata tu. Istilah tu ulama faham daripada banyak ayat Quran dan juga hadis-hadis yang digunakan perkataan tilawah untuk Quran. Daripada situlah dia kata al-wahyul matlu. Satu. Yang kedua, al-wahyu al-khafi. Istilah yang kedua, al-wahyu al-jali. Al-wahyu al-jali, wahyu yang terang. Apa makna wahyu yang terang? Yakni Quran. Al-wahyu al-khafi, wahyu yang tersembunyi ataupun sulit, iaitu hadis. Itulah yang dimaksudkan dengan wahyan dalam Quran itu, yang mengikut istilah ulamanya wahyu khafi ataupun al-wahyul ghairul matlu. Banyak sekali dalil-dalil dalam Quran, banyak yang menunjukkan ada hadis ni. Hadis ni dikira sebagai wahyu. Hadis ni daripada Allah SWT juga, bukan rekaan Nabi SAW. Tidak. Hak dia kata ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu memang betul. Misalnya dalam ayat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Misalnya dalam ayat itu, apa-apa pokok, mana-mana pokok kurma yang kamu tebang ataupun kamu biarkan tegak di atas batangnya, tegak di atas pangkalnya, fa bi idznillah, itu adalah dengan izin Allah. Cuba cari dalam Quran mana izin Allah SWT suruh tebal pokok kurma. Pada ketika Nabi SAW nak perang dengan puak-puak Yahudi, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT suruh tebal, dia tebal pokok. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lain ada disebutkan dia tak boleh tebal pokok, tak boleh tebal pokok. Hak situ dia tebal. Dalam Quran sebut hak kamu potong tu ataupun kamu biarkan itu dengan izin Allah. Duduk mana izin Allah? Kalau kita nak kata izin Allah ni hak dalam Quran saja, kalau tak ada hadis, duduk mana? Kalau kita tak terima hadis, letih benar. Duduk mana izin Allah SWT? Bila Allah izin? Cuba cari dalam Quran, bila suruh tebal pokok? Tak ada. Pak Nabi tebal juga tu. Allah SWT kata dengan izin dia. Izin kau mana? Kalau kita tidak terima wahyu dalam bentuk hadis tadi, memang masalah. Sebab tu golongan anti hadis tak boleh pergi. Dia sebenarnya dia tak erti, dia jahil, kita kesian ke dia lah. Kesian ke dia. Kalau dia ikhlas, sepatutnya dia kena balik ke pangkal jalan. Banyak sekali dalam Quran yang menyebutkan bahawa hadis tu ada dan ia adalah wahyu daripada Allah SWT juga. Misalnya dalam awal lagi juz yang kedua tu, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Tidak kami tentukan kiblat yang kamu menghadap kepadanya dahulu, yakni kiblat Baitul Maqdis itu. Tidak kami tentukan melainkan supaya jelas, supaya semua orang tahu siapakah yang mengikut Rasul dan siapakah yang berpaling tak ada. Allah SWT kata kami tentukan menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis, nabelah bulan tu Allah SWT tentukan. Cuba cari dalam Quran duduk mana Allah SWT tentu.
Dia rakyat dia suruh menghadap pada Baitul Maqdis tu. Duduk mana? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, pas Nabi SAW buat tu, dan Allah SWT kemudian akui hak kami suruh tu, itu adalah ketentuan kami. Dia tentu mana? Tak ada, kecuali kita terima hadis. Kalau nak kata Quran saja, ketentuan Allah ni melalui Quran saja, tak akan jumpa. Tak akan jumpa. Memang tak ada pun dalam Quran. Ini menunjukkan tak boleh dipisahkan. Mana hadis dengan Quran tu tak boleh dipisahkan. Wah, banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang mana ada tak saya pakai hadis, biar tak saya pakai hadis. Tengok Quran kata lagu mana? Banyak. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dalam bulan puasa Allah SWT kata, sekarang kamu gaulilah isteri-isteri kamu, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah SWT telah takdirkan untuk kamu. Rezeki, yakni Allah SWT benarkan bersetubuh pada waktu malam. Dulu Nabi SAW larang, tak boleh tengah malam puasa kena sambung. Puasa kena sambung. Atau mengikut riwayat yang kita sudah baca dulu, kalau seseorang tu pada ketika maghrib dia tak makan, atau dia jenera sebelum pada makan, dia tak boleh makan, dia tak boleh bersetubuh, tak boleh apa sampai ke subuh, kena sambung puasa esok pula lah. Itu hak dulu, tak boleh. Nabi SAW duk pakai hak tu lah, royak kepada orang lain. Lepas tu Allah SWT kata fal'ana bashiruhunna. Sekarang boleh. Sekarang boleh tu maksudnya, dulu tak boleh. Dulu tak boleh tu siapa dia kata tak boleh? Allah SWT lah kata tak boleh. Tapi mana ada dalam Quran? Tak ada. Oh, adanya dalam hadis. Ini menunjukkan bahawa hadis dengan Quran tak boleh dipisahkan. Dan hadis itu pun wahyu juga. Jangan salah faham. Jadi puak-puak anti hadis ni kata tidak wahyu. Tidak wahyu. Itu tak kenalah. Itu perkara yang pertama. Hadis adalah wahyu juga. Dan di sini ini salah satu contohnya, hadis itu adalah wahyu, iaitu hak Nabi kalaulah tidak wahyu, tidak tunggu hak Allah SWT arahkan, perintahkan, Nabi SAW pada wayak selalu nidak nengung dulu, senyap dulu. Sampai Sayyidina Umar pun tahu dia turun wahyu, tudung. Dan diterima itu sebagai wahyu. Dalam Quran ada. Apa yang Nabi SAW tak jawab selalu, padahal dia kena kira jawab lalu. Tidak gitu. Banyak sekali yang dalam hadis kita tengok bukti-bukti yang menunjukkan itu juga wahyu. Itu juga wahyu. Lepas tu Ya'la ni dia lama dah bercita-cita nak tengok, tak rajin betul lah dengan dia, nak tengok bagaimana keadaan Nabi SAW ketika dapat wahyu. Dapat wahyu tu tak kira dah. Dapat wahyu matlu ke, wahyu al-ghairul matlu ke, atau wahyu jali ke, wahyu khafi ke, tak kira. Di sini menunjukkan Nabi SAW dapat hadis ni pun ada juga kesukaran juga, lebih kurang sama dengan dia dapat Quran ni. Dia hilang kesedaran dia pada masa tu. Kesedaran dia. Apa hilang kesedaran? Supaya ginilah, benda berat, benda sakit, katakanlah benda sakit. Kalau kita tak hilangkan kesedaran, tak hilangkan rasa seseorang tu, rasa zahir, berat. Sebab doktor lah nak bedah. Kalau bedah biasa gini, tidak bius dulu, sakit. Dia kena hilangkan dulu rasa, hilang kesedaran dulu, baru dia boleh menghadapi hak payah tu. Satu. Yang kedua, dia hilangkan hubungan zahir dia dengan dunia, dengan hak biasa. Hilangkan hak tu, biar jiwa dia tu, rohani dia betul-betul tumpu kepada alam yang lain untuk mendapat sesuatu yang berat. Kalau dia ni duduk gelawak fikiran dia, duduk serabut dengan dunia, masih duduk ingat lagi hak sekeliling dia ni, dia tak boleh terima hak tu. Yakni perlu ada tawajuh, pemusatan fikiran ataupun jiwa tu. Pemusatan fikiran itu bukan diusahakan sendiri, bukan dia mengada-ngada buat, tidak. Allah SWT bui begitu. Seperti mana seorang yang hendak dibedah, doktor tu bius, supaya dia tidak berasa, dan supaya perhatian dia ni tumpu kepada hak tu. Tidak berbelah bagi dah. Tidak berbelah bagi, tidak ada gangguan dunia, apa tak ada. Itu putus hubungan. Yang ketiga,
Putus hubungan tu, Allah SWT nak memelihara dia berada dalam satu suasana yang mana orang lain tak boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk, tak boleh ganggu. Hanya malaikat-malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci sahaja yang ada di sekeliling, yang terpelihara. Terpelihara suasana tu. Tidak mungkin kita nak kata ini adalah bisikan syaitan ke jin ke apa ke. Tak mungkin. Inilah yang dikatakan dalam Quran, tanzilum min rabbil alamin, turunnya dari Tuhan semesta alam, dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang gagah dan yang suci. Dalam Quran disebutkan dzu mirratin, yang disebutkan kuat. Malaikat-malaikat tu kawal dalam satu suasana. Orang-orang tu sahaja yang boleh. Ini nak memberi keyakinan kepada kita bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sampai kepadanya dalam keadaan terpelihara. Orang lain tak boleh ganggu. Seperti kita kata, dalam keadaan sulit, dalam keadaan hanya pakar-pakar saja boleh masuk. Bukan orang biasa dia tak boleh masuk dah dalam kawasan tu. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Sebab apa? Masuk pun tak ada faedah, mengganggu saja. Hak biasa-biasa dia pun tak boleh masuk. Dia kena ahli sungguh baru boleh masuk. Itu suasana tadilah. Ni dia ada suasana turun wahyu. Yang keempatnya, ghatib. Apa makna berdekur? Sekali-sekali nampak dia kata ni gambaran dia saja, gambaran ni Allah ni macam dekur unta muda. Sekali-sekali kita nampak macam lucu. Macam mana berdekur lagu tu? Berdekur biasa. Manusia apabila dia tidur, dekur. Dia berdekur. Makna nyenyak. Dekur menunjukkan dia nyenyak tidur. Apa ni tak ada, kita kata kesedaran sikit sebanyak tak ada. Betul-betul dia nyenyak dah. Itu makna berdekur. Dia sudah sampai masa boleh dah untuk diberi wahyu kepada dia. Itulah dekur tu. Dekur maknanya dia betul-betul nyenyak dan putus hubungan dengan dunia. Seperti kita dalam keadaan biasa ni kan. Dalam keadaan biasa, bolehkah kita pergi? Ni beza di antara kita dalam sedar dengan mimpi. Kita mimpi barang pelik-pelik. Pergi, kadang-kadang naik atas langit. Mana pergi? Masuk dalam laut. Boleh pergi. Boleh pergi. Bebas. Ruh kita ketika itu bebas. Ruh kita bebas. Dalam keadaan biasa ni kita tak boleh nak khayal lagu tu. Khayal saja boleh khayal. Nak pergi sengoti tak ada. Kita tidak berasa sengoti hak yang kita alami. Kita sedar bahawa kita khayal, kita rekod sendiri saja. Tetapi ketika kita mimpi, memang kita berasa betul-betul benda tu. Seperti kita jaga, seperti kita sedar. Begitulah keadaan Nabi SAW. Diberikan suasana tu, suasana ataupun keadaan dia sedar bebas jiwa dia tu nak ke mana-mana, bebas, terbuka, tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat dengan dunia. Itulah beberapa keadaan semasa turun wahyu. Dalam bab wahyu ni banyak lagi lah ceritanya. Di awal Sahih Bukhari itu beberapa bentuk wahyu disebutkan. Itu semua nak ayatkan keadaan wahyu mari tidak serupa. Ada yang bunyi macam loceng. Tu paling berat kata dia. Peluh Nabi SAW bila mari wahyu seperti itu. Bunyi macam loceng itu sebagai macam-macam pendapat ulama lah. Kita pun tidak nak panjang lah sini untuk tu, pasal kita duduk cerita bab lain. Tetapi di antara pendapat ulama mengatakan loceng itu sebagai menarik perhatiannya supaya pergi, supaya tumpukan perhatian ke situ. Dalam zaman sekarang ni, itu kata Syabir Ahmad Usmani, dia kata telefon lah sekarang ni, telefon. Kalau kita kan bunyi telinga kita bunyi kering telefon, tertarik perhatian. Kita nak pergi, nak dengar suara daripada lain, daripada jauh. Kita nak pergi, itu tarikkan. Dengan sebab itu kata dia, rekaan-rekaan baru ni banyak menguatkan akidah kita lagi, bukan bercanggah dengan akidah. Wahyu tu pun begitu juga. Bila dia mari hak tu tidak wahyu lagi, nak menarik perhatian Nabi SAW supaya tumpukan. Bahawa orang lain tak ada bunyi lagu tu. Loceng tu, loceng telefon bunyi lah. Loceng tu hak mari lepas tu dapat sesuatu panduan, orang lain tak ada. Kalau kita kata duduk dekat,
Orang ni duduk dekat sekeliling kita. Kita yang pegang telefon kita dengar. Orang lain tak dengar kan? Kita je. Kita yang dengar. Nabi SAW pun lagu tu juga. Mana talian dia tu berhubunglah, kita kata dihubungkan kepada dia. Lepas tu dia dapatlah apa yang Allah SWT nak bagi kepada dia. Orang lain tak tahu, tak sedar. Walaupun duduk tepi dia pun, tengok sajalah. Tengok perbuatan dia yang pelik tu. Keadaan dia yang pelik, tengok sajalah. Dia peluh ke, dia merah muka ke, dia berdengkur ke apa ke, begitu. Itu berkenaan dengan wahyu. Baiklah. Lepas tu dia sebut wasna' fi umratik ma anta sani'un fi hajjik, lakukanlah dalam umrahmu apa yang kau lakukan dalam hajimu. Maknanya ini dalam syarah Nawawi dia sebut, baru dia anda sudah sebut dah, cuma mungkin ada tidak detail lagi. Di sini disebutkan iaitu menjauhi perkara-perkara yang diharamkan semasa ihram tu. Supalah mana haram dalam haji, haram juga dalam umrah. Boleh jadi juga maksud Nabi SAW sini dengan katanya tu ialah iaitu engkau tawaf, engkau bersa'i, engkau cukur kepala dengan sifat-sifat dan hayat dia, engkau menyatakan talbiyah labbaika umratan, engkau kata begitu, dan lain-lain, yang mana haji dengan umrah sama. Haji dengan umrah sama, tetapi bukan bermakna suruh haji betul-betul, tak. Dalam beberapa perkara. Adapun hak khusus dengan haji seperti wukuf, melontar jamrah, mabit, bermalam di Mina dan Muzdalifah dan sebagainya, itu khusus dengan haji. Jadi hak dia kata lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu, yakni kebanyakan yang engkau lakukan dalam hajimu, bukan makna semua sekali. Habislah. Lepas tu kita masuk pula pada bab mawaqit haji. Mawaqit jamak miqat. Miqat ada dua, miqat zamani, miqat makani. Apa yang disebutkan dalam bab ini ialah miqat makani. Miqat makani, bukannya miqat zamani. Miqat zamani iaitu beberapa bulan di mana seseorang itu boleh mengerjakan haji pada masa tu. Itu yang dikatakan ketentuan masa untuk buat kerja haji. Miqat makani yakni ketentuan tempat, bermula dari mana. Kalau nak buat kerja haji, bermula daripada mana sekurang-kurangnya, paling dekatnya dengan Kaabah tu daripada mana, bermula daripada mana. Dia mesti kena terikat dengan apa yang perlu kepada orang haji. Bermula daripada mana, ataupun orang umrah, orang nak buat umrah, bermula daripada mana. Itulah yang dikatakan miqat ataupun mawaqit. Miqat makani, tempat bermula kerja haji ataupun umrah itu. Saat ni anak edarkan buku tadi, anda pun tak ada tengok, rasanya ada dalam tu. Tak ada tengok, tadi gaduh-gaduh dah teringat duduk cara kau ni, ambil lah. Ambil buku-buku tadi, barangkali ada, cuba tengok dalam tu. Sudah anak buat peta miqat itu, miqat makan. Rasanya ada, kalau boleh tengok, anda pun tak ada pula ni muka surat berapa. Tengok situ jelas lah berapa batu ni Juhfah nak sampai ke Kaabah tu, berapa batu daripada Yalamlam, berapa jauh. Sudah ada peta situ. Muka surat berapa anda tak pasti. Muka surat 66. Cuba tengok muka surat 66. Apa yang disebutkan di situ, yang dibuat di situ, sebenarnya telah ditentukan oleh Nabi SAW dulu lagi. Bukan kita mengada-ngada, tidak. Dalam Islam ni setiap gerak-geri ibadat, apalagi hak ibadat ni lah, khususnya ibadat, memang ada ketentuan. Memang ada ketentuan, kecuali hak bid'ah tu tak kira lah. Hak bid'ah tu, hak tu orang buat, orang rekod, tetapi ada semua orang yang bagi peringatan. Dan kalau kita rujuk kepada Quran dan hadis, kita akan tahulah hak sebenarnya. Kita akan tahu hak sebenar. Kalau kita tengok dalam Quran dan hadis, memang jelas setiap gerak-geri sembahyang kita ataupun puasa kita ataupun haji kita, ini ada panduannya daripada Nabi SAW. Bukan seperti agama lain. Tak ada agama lain detail macam agama kita, tak ada dalam dunia. Nak buat apa-apa ibadat daripada awal sehingga akhir,
bukan ibadat lah, seluruh hidup kita ni ada panduan. Munasabah lah kalau kata syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke kiamat dan untuk semua manusia munasabah. Kalau agama lain tak ada, dia tak ada panduan. Tak ada panduan. Hanya fikiran manusia lah. Ahli-ahli fikir, ahli-ahli agama dia, padri dia, pendeta dia, Tok Sami dia, hak kemudian lah fikir. Nak balik, nak rujuk kepada asal tak ada. Tak boleh cari. Tak boleh cari. Macam kita dalam nikah kahwin ke apa, cerai ke apa, semua ada kaedah. Ada kaedah, dan kaedah tu bukan dibuat oleh ulama dengan sewenang-wenang. Tidak. Ada hadis. Dan hadis itu seperti yang kita maklum adalah wahyu daripada Allah SWT juga. Begitu meyakinkan. Hadis itu pula seperti yang kita maklum dah. Tengok dengan sanadnya. Begitu meyakinkan. Tiap-tiap orang ni sanad ni, kalau nak kira tidak dimaksudkan. Hak maksudnya hadis tu sendiri. Tapi sanad tu diketahui, dikaji oleh ulama. Kenapa? Kerana nak jaga hadis lah. Biar betul-betul terpelihara hadis. Biar betul-betul meyakinkan kita hak sampai kepada kita ni betul-betul daripada Nabi SAW. Dan memang bukan sebuah dua, kita hadis banyak. Mana kita nak cari dalam dunia ni satu agama lain yang setiap perbuatan, gerak-geri, ibadat Nabi dia ada dengan sanad lagu ni? Tak ada. Cerita ibadat tu, bentuk ibadat nak duduk lagu mana? Tak tahu. Tak ada dalam kitab dia. Lagu mana, cara, tak ada. Tapi kita bermula daripada air semaya, bata air semaya, lagu mana, setiap gerak-geri ada. Serupa juga dengan haji ni, ketentuan apa semua jelas. Kalau kita mengaji, seseolahnya kita ni duduk di samping Nabi SAW. Nampak belakang. Kalau kita mengaji hadis, baca hadis dengan luah, nampak setiap tempat apa tu, begini sepatutnya di sini benda ni, nampak belakang. Baiklah, pada muka surat berapa? 60 berapa? 66 tadi. Cuba tengok situlah. Dan tengok keterangannya di situ. Ini riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waqata, telah menentukan tempat miqat untuk penduduk Madinah Dzul Hulaifah, dan untuk penduduk Syam Juhfah, dan penduduk Najd Qarnal Manazil, dan untuk penduduk Yaman Yalamlam. Dia berkata fahunna lahunna. Tempat-tempat itu adalah untuk orang-orang yang berada di tempat tadi, dan untuk orang-orang yang datang ke tempat tadi yang bukan penduduknya, dari kalangan orang-orang yang mahu mengerjakan haji dan umrah. Faman kana dunahunna, sesiapa yang berada di dalam miqat itu, bukan di luar miqat, di dalam miqat itu. Famin ahlihi, maka miqatnya, yang di tempat dia nak pakai ihram, iaitu dari keluarga dia. Begitulah fakadha wa kadha fakadzalika, begitulah keadaannya hingga dekat-dekat lagi, sehingga paling dekat lah. Hatta ahlu Makkah yuhilluna minha, sehingga penduduk Makkah akan berihlal dari Makkah, jadi akan mengucapkan talbiyah pakai ihram dari Makkah. Lepas tu lain-lain pun lagu tu jugalah lebih kurang lah. Dia menentukan untuk ahli Madinah Dzul Hulaifah, untuk ahli Syam Juhfah, dan untuk ahli Najd Qarnal Manazil, dan untuk ahli Yaman untuk ahli Yaman Yalamlam, dan begitulah seterusnya. Hadis ni lain-lain lebih kurang itulah. Cuma ada satu miqat yang khilaf ulama. Adakah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ditentukan oleh Umar? Atau ditentukan oleh Umar? Bagi orang-orang yang tidak faham, dia kata, kalau ditentukan oleh Umar, jadi Umar ni boleh menentukan satu tempat ibadat. Wah, tinggi benar kalau lagu tu. Adakah begitu? Di sini Imam Nawawi pun ada sebut, dalam buku tu pun ada sebut dah, yang sebenarnya ialah daripada Nabi SAW juga. Bagi orang-orang yang pertikaikan tu, dia kata bagaimana Zati Irq adalah miqat orang Iraq, sedangkan Iraq tu belum lagi ditakluk, dikuasai oleh Nabi SAW.
Dia duk muskil hak tu. Dia tidak ingat bahawa Nabi SAW ni boleh kecek benda hak sebelum berlaku. Sebelum berlaku dia royak dah. Kalau ingat kepada hak tu, selesai masalah. Tak timbul dah masalah. Itu satu. Yang kedua, sebab orang persoalkan tentang zati irq itu sebagai apa? Sebagai miqat ahli al-Iraq. Dia kata riwayat yang kita baca terakhir ni, riwayat daripada Jabir, hak ni khilaf ulama tentang waqf dan raf'nya. Setengah ulama kata hadis ini marfu', setengah ulama kata hadis ini mauquf, yakni kepada Jabir. Iaitu cuba kita tengok di akhir bab ini. Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang tempat ihlal. Kemudian dia berkata sami'tu. Jabir berkata sami'tu. Thumma intahal. Lepas tu dia berhenti. Qala, kata perawi, yakni Abu Zubair, urahu yakni, saya fikir dia bermaksud mengatakan Nabi SAW, yakni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Nabi SAW. Lepas tu riwayat Jabir yang lebih terang lagi bawah tu, bawah pada tadi, Abu Zubair mengatakan dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang tempat ihlal. Faqala sami'tu, saya mendengar. Ahsibuhu, saya rasa dia memarfu'kan kepada Nabi SAW. Faqala, lepas tu dia kata muhallu, tempat ihlal ahli Madinah daripada dari Dhul Hulaifah. Dan jalan yang satu lagi Juhfah. Muhal ahli al-Iraq min zati irq. Ni zati irq disebut di sini dalam riwayat ni. Bagi orang yang mengatakan oleh kerana tidak jelas hadis ini sama ada marfu' ke ataupun mauquf. Kalau mauquf bermakna bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata zatul irq ini sebagai tempat ihlal ataupun miqat bagi penduduk Iraq. Masalahnya benda ni termasuk dalam perkara ibadat. Kalau kita terima hadis ini terhenti setakat Jabir, dan Jabir tidak kata Nabi SAW kata lagu tu. Kalau kita terima begitu pun, takkanlah Jabir nak mana-mana nak kata ni. Orang kata Sayyidina Umar tentukan tu bagaimana? Ni tak ada kena-mengena dengan Sayyidina Umar, ni Jabir cerita, iaitu tempat ihlal ataupun miqat ahli Iraq, penduduk Iraq ialah zati irq. Kalaulah kita kata ketentuan Sayyidina Umar, bagaimana Jabir ni boleh kata pula? Dia kata ni bukan hak Sayyidina Umar perintahkan kepada dia, tidak. Bermakna dia tahu daripada Nabi SAW. Ini kalau mengikut istilah hadis, dia panggil mauquf fi hukmil marfu'. Kalau kita terima ini mauquf sekalipun, hadis ini fi hukmil marfu' sama dengan hadis marfu' juga. Sebab seorang sahabat tidak mungkin mengeluarkan pendapat dia, bukan masalah boleh ijtihad ni hak ni. Kalau nak kira nak ijtihad tu, kalau tengok dalam peta tu tidak sama kedudukan tu, tidak sama jauh. Hak ni jauh sikit, hak ni dekat sikit, tidak sama jauh. Kalau nak kira ijtihad agak buat biar sekeliling tu biar sama jauh lah. Pas tak ada pula orang lain ijtihad pula. Orang ni sebab dekat dengan dia kita kata mari daripada sini. Tak ada. Paling tinggi pun ada 5 ni tempat miqat itu. Dengan sebab itu kita mengatakan bahawa hak ni zati irq ini pun adalah ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sebab apa? Hadis ini mauquf fi hukmil marfu'. Tetapi bila Jabir kata sami'tu, saya mendengar, dia nak ayat dia dengar siapa? Jabir ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak ayat ke dia benda lagu ni? Adakah orang boleh royak benda lagu ni dengan fikiran dia, pendapat dia? Tentu sekali tak boleh. Itulah puncanya mereka jadi ragu-ragu tu, jadi khilaf itu sebab tadilah. Ni Imam Nawawi pun ada sebut. Cuba kita tengok bab mawaqit haji. Tidak nak baca semua, nak tengok bawah dia tu, bawah awal lah, syarah mula-mula tu. Wa amma zatu irq, adapun zatu irq itu adalah miqat penduduk Iraq. Waqtalafa ulama khilaf hal sarat miqatuhum bitawqitin Nabi sallallahu alaihi wasallam am bi ijtihadi Umar. Wa fil mas'alah wajhan li ashabi Syafi'i asahhuhuma wa huwa nass Syafi'i radhiyallahu anhu fil bitawqiti Umar, dengan ketentuan Umar.
ketentuan Umar pun kita kena faham, kena ingat. Ketentuan ini bukan bermakna dia sendiri reka. Tidak mungkin lagu tu. Seperti mana orang kata sembahyang tarawih 20 rakaat di masjid, itu Sayyidina Umar yang menentukan. Tak mungkin kita kata Sayyidina Umar mana-mana nak buat lagu tu. Tak mungkin. Mesti dia tahu ada asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti dia tahu. Lepas tu buat tiap malam pula, sepanjang bulan puasa tu. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada buat lagu tu. Pas Sayyidina Umar buat juga, suruh lagu tu. Sayyidina Umar suruh seorang tu imam, lepas tu sembahyang sepanjang bulan puasa. Sekian-sekian rakaat. Hak tu ketentuan Umar. Tetapi asalnya ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengatakan Sayyidina Umar buat sesuatu tak ada apa satu, tak ada asas, tak ada asal. Hak dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rekod sendiri. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Tetapi dulu anda sudah sebut dah bahawa Imam Syatibi dalam I'tisam dia mengatakan berkenaan dengan Khulafaur Rasyidin ini, dia mengikut ahli sunnahnya ada dua pendapat. Satu seperti yang anda sebut tadilah, tidak mungkin Khulafaur Rasyidin sekalipun membuat sesuatu, menentukan sesuatu berdasarkan fikiran dia, reka dia, tak boleh. Mesti dia tahu asal dia. Cuma macam tadilah, macam tarawih, Nabi SAW tidak pernah sembahyang sepanjang bulan puasa tarawih dengan sahabat dia. Tak ada lagu tu, memang tak ada lah. Tetapi Nabi SAW sembahyang sendiri. Tarawih ada ke tak ada? Ada. Jemaah ada ke tak ada? Ada. Di masjid ada ke tak ada? Ada. Hak tak ada jangan dia, iaitu sepanjang bulan puasa. Lepas tu masalah bilangan rakaat yang juga khilaf ulama. Tak apalah kalau kita terima pendapat yang mengatakan 20. Ya, asalnya ada juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahaya Sayyidina Umar berani buat lagu tu, mesti dia tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia tidak akan buat. Satu lagi pendapat mengatakan Khulafaur Rasyidun ni kalau tak ada pun, andai kata tak ada asas pun, kalau dia buat, kita kena terima juga. Bukan bid'ah hak dia buat. Kita tak boleh kata bid'ah. Seperti Sayyidina Osman buat ban pada hari Jumaat ni 2 kali katakanlah. Kita tak boleh kata bid'ah. Walaupun ulama-ulama dalam hadis sebut tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada ban 2 kali. Ban sekali. Pas Sayyidina Osman buat tu, kita boleh ke kata bid'ah? Katakanlah ini tak ada asal, tak ada asal. Orang duk cari-cari tak jumpa. Yang Sayyidina Osman ni tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas bahawa kamu boleh buat 2 kali atau berapa kali. Tak ada dengan jelas lagu tu. Cuma dia faham berdasarkan ijtihad dia. Walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kamu kena berpegang dengan sunnah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dia tidak kata bid'ah khulafa'ur rasyidin. Dan dia sebut sunnahku suku, sunnah khulafa'ur rasyidin suku. Dengan sebab itu Syatibi kata kita tak boleh kata, orang ahli sunnah tak boleh kata kalaulah khulafa'ur rasyidin buat sesuatu itu sebagai bid'ah, walaupun dia tak jumpa cari dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat, dia tak boleh kata bid'ah. Dia kena kata sunnah juga, tapi bukan sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata dah lagu tu. Kita kena terima begitu. Patuh hak ban 2 kali memang ada dalam riwayat yang sahih banyak sekali. Hak tu pas dia buat macam tu, adakah dengan rekaat dia sendiri, itu kita serah ke dia. Katakanlah mengikut pendapat ulama yang kedua tadi, kalau tak ada asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, kita tak boleh kata bid'ah. Sebab apa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Macam mana kita nak kata bid'ah? Sebab apa ya anda tekan benda tu? Tu sebab ada juga sekarang ni orang-orang yang tidak faham, dia kata bid'ah. Tak kira khulafa'ur rasyidin pun, dan dia buat tak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah. Faham bid'ah ni sesat. Kalau lagu tu khulafa'ur rasyidin kepala golongan sesat lah. Tak boleh, tak kena tu lagu tu. Dengan sebab itu kita kena rujuk kepada macam Syatibi tadi, dia sebut dalam I'tisam lagu tu, itu kaedahnya. Tetapi dalam kebanyakan kes macam di sini zati irq, kita ada hadis macam saat ni dalam Muslim saat ni, di hujung tu
Ada hadis. Dan disebutkan di situ, saya rasa dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma perawi itu saja ya ragunya. Sebab apa? Jabir berhenti di situ. Jabir berhenti. Bila dia berhenti, lepas tu dia cerita pula. Jadi orang ingat itu kata-kata dia. Sedangkan sebelum pada tu dia kata sami'tu, saya telah mendengar. Bukan dia rayak pendapat dia rayak apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar tu bukan hak dia kata lah. Dia dengar daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah hak munasabahnya seperti mana hak lain-lain ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ni pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kita kena anggap begitu. Jarang sekali kalau kita nak dapati suatu perkara yang dibuat oleh Khulafaur Rasyidun yang tidak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Mungkin kita tak jumpa yalah. Kita kena bersangka baik. Iaitu kita kena kata tentu adalah tu dia tahu. Dia lebih tahu. Yang tidak sampai kepada kita melalui riwayat. Tetapi apa yang dia buat, apa yang sahabat-sahabat buat itu lebih besar lagi bagi kita daripada segala riwayat yang lain. Asalkan apa yang dibuat itu sabit dengan sanad yang sahih. Macam sembahyang tarawih. Sabit dalam hadis-hadis dengan sanad yang sahih. Hak Sayyidina Umar buat lagu tu, sahabat-sahabat ramai duduk tu ni. Tak ada siapa dia bantah pun. Walaupun tak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat tiap-tiap malam pada bulan Ramadan tu sembahyang tarawih, walaupun tak ada lagu tu pun, perbuatan sahabat tu sudah mencukupi dan itu sabit berdasarkan sanad yang sahih. Begitu juga ban 2 kali gapo tu. Begitu juga ni zati air cukup kepada kita. Semua terima. Lepas tu dia sebutlah apa yang disebutkan tadi. Di antaranya Daraqutni mengatakan hadis itu dhaif kerana Iraq tidak lagi ditakluk pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakalamuhu fi tad'ifihi sahihun. Imam Nawawi akui kalam apa ni Daraqutni pertikaikan bahawa hadis ini dhaif, itu betul kata Imam Nawawi. Tapi dalil dia sebut tadi, dalilnya menunjukkan dhaif tu ialah kerana Iraq tidak ditakluk lagi oleh orang Islam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu dah nak tentu agama dia, tak ada orang nak pergi buat haji lagi, muka tak Islam lagi, tentu agama dia duduk muskil begitu. Sedangkan kita kena fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh rayak akan berlaku. Hak tu tak betul. Apa yang Imam Nawawi sahkan hak Daraqutni kata dhaif tu. Apa? Sebenarnya Daraqutni kata dhaif tu dia bukan berdasarkan hak ni apa ni Iraq tu belum ditakluk lagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Hak tu tidak. Hak nombor satu sekali dia kata dhaif itu dari segi sanadnya. Dari segi sanadnya ialah di sini dia tidak sebut di sini. Tidak sebut. Boleh jadi Imam Nawawi merujuk kepada setengah-setengah hadis lah yang dhaif itu. Hak Daraqutni pertikaikan, dia tidak sebut sini hak Daraqutni pertikaikan tu hak mana. Sebab kalau kita nak kira hak ni, dia tidak dhaif ni. Dengan sebab itulah boleh jadi Imam Nawawi kata alasan dhaif dia tu berdasarkan kenyataan Iraq tu belum lagi dikuasai, dia pergi ke situ. Ataupun kalau berkait dengan sanad, dia merujuk kepada apa yang dipertikaikan oleh Daraqutni. Adalah sanad lain tapi di sini tak ada. Sini molek belakang, bukan dari sudut sanad. Bukan dari sudut sanad. Lepas tu perkara yang kedua berkenaan dengan miqat ini, berkenaan dengan miqat. Dalam ni pun ada sebut juga dalam apa ni Syarah Muslim ni. Cuba kita tengok lepas pada hak tadi dia sebut wa ajma'al ulama ala anna hadhihi al-mawaqit masyru'atun. Ijma' ulama mengatakan miqat tadi adalah masyru'ah, ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan jumhur mengatakan wajibah. Miqat ini satu perkara yang wajib, maknanya dijagalah. Untuk masuk ke dalam miqat itu kita kena pakai ihram. Kalau tak cara ke miqat itu, lau tarakaha wa ahrama ba'da mujawazatiha, kalau pakai ihram selepas daripada melepasi miqat, masuk ke dalam,
dosa kata. Dosa, dan dia kena bayar dam. Bayar dam ni sebanyak mana selalu kita jumpa di bayar dam ni, dia akan ada bab yang berasingan akan datang. Sebab apa? Dia ini satu perkara yang wajib. Kalau tinggalkan kena bayar dam. Tetapi hajinya sah sebab dia tidak termasuk dalam rukun. Termasuk dalam wajib haji. Kalau tinggalkan dosa, lepas tu kena bayar dam. Kata Atha dan Nakhai tidak kena apa-apa, tak kena bayar dam, sah haji. Sa'id bin Jubair kata tak sah hajinya. Ini khilaf ulama. Kalau tak pakai ihram sebelum daripada miqat itu, di luar daripada miqat tu, pakai dalam, tak sah hajinya. Dan faedah miqat ini, apa faedahnya? Yang ni orang yang nak buat kerja haji ataupun umrah haram melepasinya tanpa ihram, dan dia mesti ataupun kena bayar dam seperti mana kita telah sebutkan tadi. Kata ashab yang ni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu katakanlah salah masuk ke dalam, lepas tu dia patah balik ke miqat sebelum dia mengerjakan apa-apa ibadat haji, saqata anhu dam, gugurlah dam tu darinya, dia tak kena bayar dam. Kena bayar dam ni kalau dia terus pergi, dia tidak patah balik. Ni kalau dia pergi masuk tanpa ihram, dia patah balik, mari pakai dekat miqat tadi, maka tidak kena bayar dam, mengikut ashabuna. Adapun orang yang tidak mahu buat haji ataupun umrah, bukan dia pergi ke Mekah tu dengan maksud nak buat haji atau umrah, tapi nak masuk dalam tadilah, lagu mana? Kena pakai ihram ke tidak? Itu khilaf yang kedua. Fala yalzamuhu al-ihram lidukhuli Makkah ala sahih min madhhabina. Yang ini mengikut pendapat yang sahih dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang yang tidak masuk ke Mekah ni tidak dengan maksud nak buat haji, tidak dengan maksud nak umrah, tak apa, tak pakai ihram. Tidak mesti dia memakai ihram. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Zuhri, Hasan Basri dan ahlu zahir, ulama-ulama zahiriyah, begitulah. Ini juga satu pendapat Imam Malik. Adapun Imam Abu Hanifah dan anak-anak buah dia, Ahmad, Thawri, Atha, Laith dan lain-lain, mengatakan kena pakai ihram juga. Kena pakai ihram juga. Sama ada masuk tu kerana hajat yang berulang kali, adanya, seperti orang yang nak kutip kayu api ke zaman itulah, orang nak kerak rupuk ke, nak ambil rupuk, ataupun pemburu dan selain daripada mereka, orang-orang seumpama mereka, ataupun tidak berulang. Ni lama sekali ni, bukan pergi sama tu masuk tak ni, nak pergi berniaga ataupun nak pergi ziarah siapa-siapa keluarga dia hak duduk dalam kawasan tadi tu, dan sebagainya. Tak kena pakai ihram belaka. Ni mengikut khilaf ni lah, Imam Syafi'i, Zuhri, Hasan Basri, dan satu pendapat Imam Malik mengatakan tak perlu pakai ihram. Adapun hak sebaliknya, iaitu Imam Abu Hanifah, Ahmad, Thawri dan lain-lain, dia kata tak boleh. Asal saja nak masuk tak kira, dengan maksud haji ke, tidak maksud haji ke, tidak maksud umrah ke, dengan maksud apa-apa, kena pakai ihram. Dia pegang dengan hal tu. Tapi yang kita tengok di dalam hadis yang kita baca ni, menyokong pendapat Imam Syafi'i, lebih sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, dan ada orang sependapat dengannya, iaitu hadis Ibnu Abbas. Yang pertama, cuba kita tengok. Qala fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrata. Cuba kita perhati situ. Tempat-tempat ni adalah miqat bagi orang-orang di situ dan orang-orang yang datang melalui tempat itu, yang bukan penduduk situ, dari kalangan orang-orang yang mahu mengerjakan haji dan umrah. Yakni mafhum mukhalifnya, sebaliknya,
Kalau orang tidak mahu mengerjakan haji dan umrah, tidak terikat dengan miqat apa tadi itu, tak perlu pakai ihram apalah. Sebab berkait dengan miqat tadi, masalah nak kena pakai ihram ke tidak. Bagi orang-orang yang tidak ada maksud nak buat haji ataupun nak buat umrah, tak perlu pakai ihram. Ini kata Imam Syafi'i. Hadis ini lebih sesuai dengan pendapat mereka ini. Dalil yang kedua bagi golongan ini ialah Nabi SAW masuk ke Mekah sampai ke Kaabah pergi pada tahun pembukaan Mekah, tahun yang ke-8. Nabi SAW pakai serban hitam. Dia masuk kota Mekah dengan memakai serban hitam, tak ada ihram apa. Kalau lah ihram tu wajib, ihram tu mesti. Ni Nabi bukan dengan maksud nak pergi buat haji, ni bukan dengan maksud nak pergi umrah. Maksud lain lah, ada maksud lain, dia tidak pakai ihram. Ini menunjukkan bahawa kalau tidak dengan maksud haji atau umrah, masuk ke dalam kawasan itu tak perlu pakai ihram. Itulah di antara dalil yang dipegang oleh golongan ini. Adapun puak-puak yang tak setuju dengan ni, dia kata mimman arada al-hajj wal umrata, dalam hadis ini adalah mudraj minar rawi. Ini termasuk dalam hadis mudraj. Mudraj minar rawi ni, hak ni bukan hak Nabi SAW kata. Ni perbahasan ahli hadis lah. Hak ni perawi kata. Perawi itu siapa dia? Ibnu Abbas ataupun orang lain di bawah daripada dia lagi. Hak ni bukan hak Nabi SAW kata. Bila bukan hak Nabi SAW kata, bermakna kita tidak terikat dengan hak ni. Ini pendapat orang lain. Pendapat orang lain tidak mesti kita terikat dengannya. Itu satu. Hak yang kedua, hak Nabi SAW masuk pada Fatih Makkah tu, mereka kata itu khusus untuk Nabi SAW saja. Nabi SAW kata, itu pun dia kata, sebelum ni Mekah ni tidak halal kepada sesiapa pun, dan selepas ni tidak halal kepada sesiapa pun kecuali untuk aku. Itu pun beberapa sa'atan min nahar, seketika dari waktu siang sahaja. Ini termasuk dalam hak kecuali, mereka kata. Itulah alasan mereka ni. Tetapi kita mengatakan tak sesuai tu. Macam di sini, mimman aradal hajja wal umrata. Ni kita nak kata ni perawi, mudraj minar rawi, kena jelas. Tak boleh kita andai-andai saja. Boleh jadi Ibnu Abbas kata, boleh jadi orang ni kata. Kalau lagu tu hak lain-lain, hak Nabi SAW kata banyak lagi, kita boleh andaikan lagu tu juga. Boleh jadi ini hak ni tambahan perawi, kecuali kalau jelas. Kalau tidak jelas tak boleh dengan andaian begitu, tak mencukupi. Tak mencukupi. Lepas tu kalaulah orang-orang yang tidak nak buat kerja haji, tidak nak buat umrah, saja nak pergi nak ziarah keluarga dia apa pun kena pakai ihram juga, itu menyusahkan. Pakai ihram dia lebih berkait dengan nusuk ibadat haji ataupun umrah itu. Orang ni tidak nak buat umrah apa perlu terikat dia tu, menyusahkan dia. Kata mereka, bagi orang yang memestikan itu, dia kata ini adalah sebagai menghormati kawasan itulah, dengan cara supaya nampak seragam serupa. Gitu. Itu khilaf di antara ulama. Lepas tu bab talbiyah wa sifatiha wa waqtiha. Ini bab talbiyah. Nampak ada seperkara lagi. Seperkara lagi di hujung bab ini, sebelum sana, sebelum masuk bab talbiyah ni, nak masuk bab talbiyah pun jadi panjang pula ni, kita pun sudah hujung dah. Tengok sinilah, di hujung bab mawaqit sana ni ada Imam Nawawi sebut. Ini boleh kita jadikan sebagai panduan. Dia kata, ketahuilah bahawa haji itu ada miqat makan, miqat makani, kita sudah bincang dah tadi. Yang ni yang tersebut dalam hadis tadi. Dan miqat zaman, miqat zaman ni iaitu pada bulan apa, boleh buat kerja haji ni. Buat kerja haji ni bukan sepanjang tahun, boleh tiap-tiap bulan, tak boleh lah gitu. Dia ada ketentuan masa dia, iaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam dari bulan Zulhijjah. Itulah yang dimaksudkan dengan miqat haji. Masa buat kerja haji ni dalam masa tu. Di luar daripada tu tak boleh, niat haji pun tak jadi. Dan tidak harus ihram haji pada selain masa ini, katanya. Inilah mazhab Syafi'i. Sekiranya orang tu buat kerja ihram haji selain masa ini, bulan lain lah, tidak jadi haji.
tak jadi haji. Ini dia sebut wa naqada umratan. Jadi apa? Jadi umrah. Tukar jadi umrah dengan sendirinya. Tukar jadi umrah dengan sendirinya. Adapun umrah, apa dia harus ihram pada bulan tadi dalam miqat haji tadi, dan boleh juga dilakukan pada semua bulan yang lain. Boleh, tidak terhad. Dan nanti kita akan bincang lagi, ada bab khusus ni berkenaan dengan haji, bentuk-bentuk haji ni, haji ifrad, haji apa ni, qiran, haji tamattu apa tu. Sayyidina Umar melarang orang-orang dari mengerjakan haji tamattu ataupun mut'ah haji, yakni melakukan umrah pada masa musim haji tu. Bab apa yang Sayyidina Umar larang, itu nanti kita akan bincangkan di tempat dia. Sekarang ni tidak sampai ke situ lagi. Tapi asasnya semua ulama boleh katakan, ijma' ulama terima bahawa umrah tu boleh dibuat walaupun pada musim haji tu boleh. Adapun larangan Sayyidina Umar dan orang-orang lain, sahabat-sahabat lain, itu adalah berkait dengan sebab-sebab semasa. Dan tidak makruh pada mana-mana bulan pun boleh berlaku umrah. Tetapi syaratnya iaitu tidaklah alla yakuna fil hajj, lakin syarta alla yakuna fil hajj wala muqiman ala syai'in min af'alihi. Tidak campur dengan haji lah. Ini yang kita akan bincangkan atas. Wala yukrahu takrarul umrah fis sanah. Tidak makruh juga berulang umrah dalam satu tahun, bahkan mustahab di sisi kita, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ini. Wa indal jumhur. Tetapi Ibnu Sirin dan Malik mengatakan makruh kalau dalam satu tahun tu beberapa kali buat umrah. Apatah lagi kalau pada satu musim haji itu, seperti mana ada yang diceritakan, mana buat beberapa kali umrah pada musim haji itu, lagilah tak boleh, dilarang mengikut Malik dan beberapa kalangan. Tetapi adalah juga ulama-ulama yang mengatakan begitu. Asasnya tak ada. Nabi SAW buat umrah sekali-sekali. Jadi kalau kita nak ambil kira daripada Nabi SAW buat umrah, adakah dalam satu tahun tu dia buat 2 kali? Tak ada. Dia buat pada tahun yang berlainan. Pada tahun yang ke-7, tahun yang ke-8, dan tahun yang ke-10. Sebab Nabi SAW mengikut setengah ulama lah. Ini kita akan bincangkan akan datang. Dia mengatakan Nabi SAW mengerjakan haji qiran. Haji qiran tu maknanya buat sekali lah umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Dia buat haji qiran, bermakna dia buat juga umrah tu 3 kali lah umrah. Hak Nabi SAW memang buat dan jadi sampai su, iaitu 3 kali. Adapun orang yang setengah orang, dia bilang umrah Nabi SAW pak ni, dia bilang dengan hak tu pada tahun yang ke-6 tu. Memang Nabi SAW pergi nak buat umrah, kira-kiranya hajat dia, kalau tidak dihalang oleh orang kafir, tapi dihalang oleh orang kafir, tak jadilah. Dia ambil kira niat maksud Nabi SAW begitu. Itulah dia kira pak tu. Adapun orang yang tidak kira pak, dia kata 3, sebab waktu tu tak jadi, tidak sampai ke akhir, sebab tu dia kira 3. Kok mana-mana pun pada tahun-tahun yang berlainan, bukan tahun yang sama. Masalah yang ketiga ialah, haruskah tidak ihram ni buat kerja haji jauh daripada miqat, sebelum sampai ke miqat itu? Boleh ke tidak? Sama ada di kawasan rumah dia, daripada rumah dia, ataupun lain-lain. Kalau zaman dulu memanglah jauh, bulan-bulan lah sampai, bertahun-tahun pun boleh jadi. Tapi kalau sekarang ni pergi dengan kapal terbang sebentar, tidaklah keberatan, tidaklah menyusahkan sangat. Di sini pun ada khilaf juga. Ada ulama mengatakan tak boleh, dia kena buat situ ataupun di atas sikit lah. Setengah ulama mengatakan ini masalah afdal saja, lebih afdal kalau kita ihram di sini atau sebelum masuk sampai ke miqat tadilah, lebih afdal. Tapi kalau buat sebelum pada tu, jauh lagi pada tu, boleh juga. Tetapi ini pendapat Imam Syafi'i dan orang sependapat dengannya. Pendapat Imam Abu Hanifah pula, dia kata tak, lebih afdal daripada jauh. Kalau kau jauh, kau molek, tapi dia kena jagalah pantai larang dia tu sebagai seorang yang muhrim.
Kena jagalah. Bagi orang-orang yang mengatakan tak boleh pakai ihram jauh lagi, sebab dia kata menyusahkan. Buat kerja haji ni bukan nak suruh menyusahkan. Kita tengok dalam ibadat apa pun tidak nak suruh menyusahkan. Bila pakai ihram kena jagalah segala-galanya. Apa-apa yang haram dilakukan semasa seseorang tu pakai ihram kena jagalah. Walaupun berbulan-bulan apa pun dia boleh kah nak jaga lagu tu? Menyusahkan. Dengan sebab itu dia kata tak boleh. Kalau kita tengok sahabat-sahabat pun tidak buat lagu tu, itu mengikut dia. Padahal ada sahabat-sahabat yang buat daripada jauh pun ada juga. Ini masalah khilaf lah. Masalah khilaf lah. Mana lebih afdal? Dua pendapat. Imam Syafi'i sendiri pun ada dua pendapat. Asahuhuma minal miqat. Hak lebih asah daripada dua pendapat ini, iaitu daripada miqat itu lebih afdal. Sebab mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pakai ihram jauh di Madinah lagi, tidak. Dia ihram nak pergi ke Mekah, Zulhulaifah, pasal dia mari daripada Madinah. Baru dia pakai ihram di situ. Bukan pakai ihram sejak dari Madinah lagi. Tidak begitu. Inilah pendapat Imam Syafi'i yang asah, yang afdalnya, iaitu bermula daripada miqat. Ataupun kalau tidak daripada situ pun takut payahlah kita dengan kapal terbang atau dengan kenderaan. Sebelum itulah sikit, jangan jauh sangat, takut menyusahkan. Itu lebih afdal.